Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kopi Ekonomi kembali sekali lagi bersama saya Hazel Desmond. Secara langsung kami bawakan anda realiti ekonomi dari pelbagai perspektif secara santai sambil minum kopi. Dan dalam episod Kopi Ekonomi malam ini kami akan mengupas mengenai realiti di sebalik peningkatan kos sara hidup yang pastinya membelenggu rakyat di pelbagai peringkat sehingga menyukarkan rakyat untuk mengurus kewangan sama ada untuk membuat simpanan ataupun pelaburan. Sara hidup meningkat, bagaimana untuk melabur? Teruskan bersama kami di Kopi Ekonomi. Ketika harga barangan meningkat dan juga pada masa sama menipiskan dompet, apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan kesan negatifnya kepada diri sendiri dan juga keluarga? Mengopi bersama saya sekali lagi malam ini Encik Alwi Adam, perancang kewangan berlesen dan juga pengarah urusan Izzas Wealth Management, untuk sama-sama kita melihat bagaimana, apakah pilihan yang ada di sebalik persekitaran sara hidup yang meningkat, bagaimana untuk kita melabur, Encik Alwi. Kalau kita lihat contohnya di kawasan bandar ketika ini pun sekurang-kurangnya 200 ataupun 300 ringgit pasti akan terbang melayang setiap kali kita keluar rumah untuk membeli barang keperluan. Itu baru saja barang keperluan. Belum lagi kalau barang-barang lain yang kita rasakan perlu untuk hidup yang berkualiti. Macam saya mungkin sekali-sekala nak juga beli baju baru, kasut baru, ataupun mungkin nak merasa makanan yang viral di media sosial. Kalau tidak, bosan pula hidup ni kan, Cik Alwi. Betul. Jadi bagaimana sebenarnya kalau dalam persekitaran di mana keadaan inflasi ataupun harga barangan meningkat, apa pilihan yang kita ada dalam aspek untuk mengurus kewangan? Terima kasih Hazel, soalan yang sangat realistik saya kira. Jadi sekali lagi kita berhadapan dengan tempoh masa yang mencabar. Kenaikan harga barangan, kenaikan kos sara hidup. Jadi nak tak nak kita kena bersikap lebih bijaksana ataupun kreatif lah. Jadi macam mana pun bila mana kenaikan kos sara hidup ni bermaksud belanja kita akan meningkat lah. Jadi saya suka untuk kita semua lah, saya suka untuk sarankan yang kita kena tengok bahagian pembelanjaan kita. Kita kena berbelanja dengan berhemah dan berhikmah. Biasa kita dengar sebelum ni berhemah saja kan. Jadi berhemah mungkin macam belanja dengan sopan santun mungkin. Tapi kita extendkan benda tu, kita lanjutkan belanja dengan berhikmah. Hikmah ni adalah kebijaksanaan. Jadi bijaksana di sini bermaksud benda kos kenaikan sara hidup, kos barang naik, kita kena bijaksana. Yang pertama, jangan menunding jari ataupun jangan menyalahkan orang lain, sebab duit yang masuk dalam akaun kita, pendapatan kita tu kita yang uruskan. Jadi bila dengan aplikasi kebijaksanaan ni juga kita tengok macam mana sebelum ni kita berbelanja dan macam mana kita boleh ubah untuk mengurangkan ataupun mengoptimalkan perbelanjaan tu. Sebagai contoh, dulu kita mungkin selalu makan di luar lah. Jadi kita kurangkan, mungkin banyak masak dekat rumah ataupun bawa bekal ataupun mungkin mengurangkan portion tu. Jadi itu kalau pendapatan kita tidak berubah, kemudian pembelanjaan tu meningkat dan kita perlu buat trimming sedikit. Jadi perbelanjaan untuk sara hidup tu adalah komponen utama lah dalam menguruskan disebabkan kenaikan kos barang ataupun sara hidup. Yang kedua, kita semua ada komitmen hutang. Jadi hutang-hutang ni boleh jadi pelbagai hutang lah. Yang ada yang kita akan mungkin bincangkan nanti. Tetapi konsep utama dekat sini ataupun langkah pertama dekat sini adalah jangan cuba buat hutang baru. Sesempit mana pun kita rasa, terdesak macam mana pun kita punya kewangan tu, jangan jadikan solusi utama adalah dengan menambahkan hutang baru. Tambahan pula sekarang ni ada macam-macam lah pengaruh-pengaruh di luar sana. Nak upgrade kereta baru, nak upgrade
motor baru dan sebagainya. Jadi jangan tambah hutang baru. Okay. Dan hutang yang sedia ada tu kita uruskan. Okay. Jadi kita buat penstrukturan semula kewangan kita. Hutang-hutang yang sedia ada tu kita tengok macam mana kita boleh hapuskan dan juga kita rendahkanlah. Jadi kita mungkin ada simpanan, kemudian kita boleh hapuskan baki hutang yang sedia ada, dan itu akan mengurangkan komitmen bulanan kita lah. Jadi kita akan ada lebihan setiap bulan. Kemudian yang ketiga, kalau dah memang tak boleh nak trimming lagi kan, jadi mungkin kita kena tambahkan pendapatan kita lah. Okay? Sebab dalam kewangan ni, larat mana kita nak jimat, okay? Sebab kita nak tak nak kena ada minimum perbelanjaan. Sampai tahap mana tak boleh, maknanya ada yang asas tu, belanja asas. Tapi dekat bahagian pendapatan sebenarnya tidak ada ceiling. Kita boleh gunakan tenaga kita, masa kita untuk tambahkan pendapatan tu. Okay? Dan saya kira setiap orang ada kelebihan masing-masing, minat masing-masing, hobi masing-masing. Jadi jangan kita hanya menjadi pengguna sahaja, tapi kita gunakan kelebihan yang kita ada untuk tambahkan pendapatan, buat freelance, okay? Ataupun jualan online, barang-barang di rumah tu. Jadi kita ambil sedikit kelebihan untuk kita buat pendapatan tambahan tu, yang mana bahagian jimat tu dah cukup minimum. Dan seterusnya, walaupun mungkin kenaikan kos sara hidup apa semua ni, kita tetap kena mengurus kewangan dan kena ada lebihan untuk melabur. Dengan melabur kita boleh dapatkan pendapatan pasif. Apabila nilai wang menjadi semakin kecil kan, Cik Alwi, bagaimana kita nak mengambil langkah untuk melindungi nilai RM10 yang ada hari ini supaya mungkin 5 tahun ke depan nilai RM10 itu masih kuasanya masih sama? Ada pilihan ke dalam aspek ini? Untuk kekalkan kuasa beli duit RM1 kita, duit RM10 kita ni, supaya nilai dia kekal sama di waktu masa depan ni, memang kena melabur lah. Dan melabur tu jangan melabur secara sembrono. Melabur mesti ada target, mesti ada objektif. Jadi kita letak duit dalam satu instrumen pelaburan, pastikan dapat lebih daripada kadar inflasi. Okey. Sebagai contoh, kadar inflasi kita untuk tahun ni pada kadar 2%. Okey. 2%. Jadi 2% ni kalau kita nak bandingkan negara lain, sebenarnya rendah. Okey. Jadi mungkin ada yang bertanya, bukan ke kos barang naik tinggi, kenapa inflasi kita rendah? Sebenarnya kadar inflasi kita tahun-tahun sebelum ni memang tinggi pun. Nak bandingkan dengan purata sampai 4%, dan juga 3%. Cuma bila dia dah naik tinggi tu, kemudian dia akan plateau sedikit lah, mendatar sedikit. Jadi tahun ni adalah 2%. Dia punya purata untuk tahun ni. Jadi kalau kita nak melabur, bermakna kita kena letak dekat instrumen yang boleh bagi lebih daripada 2%. Okey. Dan untuk suasana sekarang ni, mendapatkan pulangan lebih daripada 2% tu agak mudah. Banyak pilihan. Banyak pilihan. Okay. Sebagai contoh, kalau kita masukkan dekat SB kan, SB boleh bagi 4 ke 5%. Okay. Jadi 4 ke 5%, kalau kita bandingkan dengan inflasi 2%, bermakna dah 2 kali ganda. Bila dah dapat 2 kali ganda, sebenarnya kita tak perlu nak tengok tempat lain dah. Itu dah cukup okey. Dalam mana memilih instrumen pelaburan, pulangan tu satu, jadi dekat sini dah dapat minimum double, ataupun 2 kali ganda, maknanya itu dah okey. Tapi selamat ke tidak? Sebab mantra dalam pelaburan ni adalah risiko dan juga pulangan. Jadi makin tinggi risiko, makin tinggi pulangan. Dan kita biasanya dengar ni daripada bahagian pulangan dulu. Kalau ada promoter ataupun marketer, ejen dan sebagainya, dia akan letakkan pulangan tu dulu kan. Jadi kalau kita dengar tawaran-tawaran ni beritahu, pulangan dia tinggi 100% contohnya kan, bermakna risiko dia pun tinggi. Betul. Jadi dekat sini memilih instrumen tu mesti seimbangkan antara pulangan dan juga dia punya risiko. Dekat sini contohnya, kalau kita dapat letak
dekat instrumen macam ASB ni, kita dapat dah 2 kali ganda daripada inflasi, sebab itu kita punya kayu ukur kita, dan selamat. Jadi ASB ni kiranya bila selamat hampir-hampir zero risk, orang cakap kan, risiko dia sifar. Maka bila dapat pulangan 2 kali ganda daripada inflasi, ini dah kira cukup baik dah untuk semua golongan. Itu rule of thumb lah orang Rule of thumb dia. Jadi apabila bercakap mengenai risiko dan juga pulangan, apakah produk pelaburan yang sesuai untuk melindungi nilai wang? Jadi kalau kita punya objektif dapat pulangan berserta dengan kekalkan modal kita tu, semestinya kita kena cari yang risiko dia rendah lah. Dan tadi pun kita dah bagi contoh yang mana SB ni kiranya sifar risiko. Sebab pelaburan yang dijamin oleh kerajaan. Jadi kita tidak ada masalah untuk hilang modal. Jadi hukum dalam pelaburan ni ialah kita merisikokan modal untuk mendapatkan pulangan. Jadi kalau kita nak modal kita kekal tu, kita kena letak ke tempat yang selamat lah. Jadi ASB adalah salah satu instrumen unit amanah, yang mana istimewanya adalah dia ada yang kita cerita tadi, jaminan kerajaan dan juga diuruskan secara profesional. So itu yang pada saya no brainer untuk semualah untuk pilih, bagi pulangan dan juga selamat kita punya modal. Yang kedua, mungkin ramai yang menyukai pelaburan ni, yang mana ia adalah satu instrumen yang evergreen lah, iaitu pelaburan dalam komoditi emas lah, logam berharga. Jadi tidak perlu kita cerita panjang apa itu emas, sebab semua pun tahu benda ni bernilai. Jadi secara sejarah dan juga statistiknya, memang emas mengekalkan kuasa beli dan juga nilai dia, yang mana kalau kita simpan daripada dulu sampai sekarang, bukan sekadar kekalkan nilai dia, tapi berganda-ganda dia punya pulangan dia. Cumanya kita kena ingat, bila berkaitan dengan emas ni, please ensure kena berhati-hati beli dan juga kena dapat emas tu. Secara fizikal. Secara fizikal. Itu rules yang pertama lah. Beli, make sure dapat fizikal dia. Kalau you nak beli yang tak dapat fizikal dan disimpan dalam akaun, pastikan yang akaun itu adalah dengan bank-bank yang berdaftar. Jadi kalau akaun online untuk emas dengan bank berdaftar, itu selamat. Kalau you nak beli dengan syarikat yang tidak di bawah regulation BNM, bank negara, maka itu ada sedikit risiko lah. Jadi kalau nak beli yang tidak ada di bawah bank negara ni, pastikan bahawa beli dan juga dapat. Ya, sebenarnya memang banyak pilihan dalam cara untuk kita mengurus wang, dan ia tidaklah sesukar seperti yang kita bayangkan. Jadi mungkin untuk penonton Kopi Ekonomi malam ini, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pengurusan wang dan juga pelaburan, ada laman web yang memberikan maklumat dalam bahasa Melayu, iaitu laman web ASNB Academy di www.asnb.com.my, di mana anda boleh mengakses pelbagai kandungan mengenai pengurusan kewangan dalam bahasa yang lebih mudah untuk membantu meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan anda. Baik, saya nak beri ruang kepada Encik Alwi untuk mengopi terlebih dahulu. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama Kopi Ekonomi bersama saya Hazel Desmond, dan malam ini kita melihat ataupun melihat lebih dekat realiti mengenai kos sara hidup meningkat, bagaimana ataupun apa pilihan yang ada untuk kita membuat pelaburan. Mungkin apabila bercakap mengenai pelaburan ini, kita tidak boleh tidak lari daripada memahami lebih lanjut mengenai kadar faedah. Encik Alwi sebagai perancang kewangan berlesen, mungkin boleh kongsikan kepada penonton apa yang penonton perlu faham mengenai perbezaan kesan kadar faedah kepada pelaburan dan juga pinjaman yang dilakukan.
Antara pulangan kepada pelaburan adalah daripada faedah ni sendiri. Jadi dia punya hubungan dia memang straightforward lah. Dia cara terus. Kalau kadar faedah meningkat, maka pelaburan kita pun boleh meningkat pulangan dia. Adapun untuk hutang, hutang kalau kadar faedah meningkat, maka hutang tu akan meningkat dari segi charge dia lah. Sebab faedah pun adalah charge kan. Jadi kalau kita buat hutang dengan kadar faedah tu meningkat, maka komitmen kita akan meningkat. Jadi itu yang akan menjejaskan aliran tunai kita. Komitmen hutang kita akan meningkat. Adapun untuk pelaburan, sebagai contoh, kalau kita letak dalam satu instrumen, kemudian instrumen tu mendapat faedah daripada kadar faedah itu, maka pulangan kita akan meningkat. Tapi juga kalau kita gunakan hutang untuk melabur, maka kos kita untuk pelaburan tu akan meningkat. Jadi dekat situ boleh jadi pulangan tu meningkat dan juga komitmen kita pun akan meningkat, yang mana in the end di hujungnya mungkin kita akan just offset sajalah. Jadi kadar faedah naik akan beri kesan negatif kepada kita dari segi kalau kita ada hutang banyak. Tapi kalau kita ada pelaburan banyak, dia memberikan kesan yang positif lah, sebab pulangan pun akan meningkat. Dan kalau kita tahu selama ini pun pertumbuhan ekonomi dalam negara akan memberi kesan kepada pengurusan dasar monetary, iaitu turun naik kadar dasar semalaman ataupun OPR. Bagaimana kita perlu memahami ataupun dalam aspek menangani pinjaman dan pelaburan supaya kedua-duanya menerima kesan yang positif apabila berlaku perubahan kepada kadar dasar semalaman ataupun OPR? Untuk kadar OPR ni, dia adalah satu instrumen kawalan lah. Kawalan untuk kerajaan mengimbangkan sebenarnya demand dan juga supply lah, duit dalam pasaran. Cumanya untuk kita sebagai orang awam, kalau boleh kita faham, bila mana ekonomi lembab, maka kerajaan perlu merendahkan OPR untuk merangsang ekonomi. Jika ekonomi bertambah baik, maka kerajaan mungkin akan menaikkan OPR. Jadi itu adalah satu instrumen kawalan lah. Jadi kalau kita faham instrumen kawalan ni, jadi kita boleh bersedia dengan lebih awal lah. Jadi bila OPR naik, dia akan bagi kesan kepada kadar faedah hutang kita. Jadi komitmen kita akan meningkat. Ansuran bulanan. Ansuran bulanan tu akan meningkat, yang installment tu kan. Jadi kita kena faham ekonomi tu, yang mana kalau ekonomi dah semakin pulih, mungkin akan ada kebarangkalian naik OPR yang mana akan menjejaskan kita punya aliran tunai tu. Tapi kat sini dia ada dua belah pada satu coin yang sama, two side of the same coin tu. Yang mana kalau kita memang dah tahu perbelanjaan kita akan naik, tapi kita pun dah start melabur, bermakna kita dah boleh offset dekat situ. Perbelanjaan naik, kemudian pulangan kita daripada pelaburan pun naik, maka kat situ adalah ruang untuk kita uruskan kewangan kita. Kalau melabur, kita dapat offset kenaikan perbelanjaan tu. Tapi kalau kita tak melabur, bermakna kita sentiasa akan dikenakan kenaikan komitmen tadi. Itu yang kita nak kena mula tengok dari awal. Melabur ni bukan setakat kita nak dapat lebihan. Sebenarnya kita nak kawal daripada benda-benda ekonomi ni. Mengimbangi mungkin kerugian itu tadi. Jadi apabila mengambil pinjaman Encik Alwi yang terapung ataupun floating rate ini, kita faham bahawa ansuran bulanan yang kita bayar itu mungkin berubah pada bila-bila masa bergantung kepada perubahan kadar dasar semalaman ataupun OPR. Mungkin sebab itulah pentingnya untuk kita mengambil pinjaman berdasarkan kemampuan untuk kita membayar ansuran bulanan, terutamanya kalau pinjaman itu berjangka panjang seperti pinjaman perumahan contohnya. Dalam keadaan ekonomi yang agak mencabar ini, mungkin ramailah kalau ikutkan statistiknya pun yang terjerumus ke lembah hutang. Apa yang
boleh Encik Alwi kongsikan apabila bercakap mengenai jenis-jenis hutang yang sepatutnya kita elak supaya beban kewangan ini tidaklah menjadi terlalu berat? Jadi kita dalam the moment kita dapat gaji kan, jadi bila kita ada duit, kita akan ada tendensi untuk belanja satu, kemudian nak apply loan lah, orang cakap kan. Jadi bukan salah, tetapi kita kena tahu pembahagian kategori, kategori hutang-hutang yang boleh yang dibuat. Jadi hutang ni ada hutang baik dan juga hutang jahat. Secara asasnya hutang baik adalah hutang yang kita buat untuk tambahkan aset. Aset ni apa? Benda yang meningkat harganya, meningkat nilai, ataupun memberikan pulangan pada kita. Kedua, hutang jahat lah. Jahat tak jahat ni atas kita sebenarnya. Tetapi hutang yang kita buat pada sesuatu yang menurun nilainya ataupun tak boleh nak dapat nilai dia. Contoh kita tengok kalau hutang-hutang yang baik ni, contoh buat hutang hartanah. Hartanah biasanya meningkat harga. Kita buat pembiayaan ASB sebagai contoh. Dapat dividen, mana dia dapat pulangan. Kemudian yang jahat ni biasanya benda-benda liability, menurun nilainya, macam kereta lah, ataupun pinjaman peribadi lah, ataupun yang installment setiap bulan tu, yang mana kita tak boleh nak recover dia punya nilai dia tu. Ni semua jenis-jenis hutang jahat ni yang kita kena kurangkan, dan kalau boleh sifarkan, terus sifarkan hutang-hutang yang jahat ni. Jadi hutang-hutang yang liability inilah sebenarnya yang menyempitkan aliran tunai kita. Jadi kalau kita tengok kembali kewangan kita, kalau boleh tolong buang semua komitmen-komitmen yang liability tu. Hutang atas liability. Kereta, pinjaman peribadi, credit card, kemudian yang easy installment ni. Sekarang dah ada banyak buy now pay later lah. Semuanya semua yang later semua. Semuanya di hujung jari saja. Cara nak tambah hutang ni terlalu mudah sekarang. Banyak sangat pilihan. Dan diberikan secara umum. Dia buka apa-apa apps kan. So dia tawarkan pada kita. Kalau contoh Encik Alwi, hutang mesin penapis air yang kita bayar setiap bulan tu, itu hutang jahat ke hutang? Itu hutang jahat. Hutang jahat. Itu hutang jahat. No doubt itu hutang jahat. Walaupun dia keperluan harian juga. Sebenarnya ada benda cara, ni ada yang pilihan. macam bil kan, bil ni yang memang kita tak boleh nak elak, sebagai contoh macam bil elektrik dengan bil air kan. Yang ini adalah servis, kita bayar servis dia. Tapi macam benda-benda penapis air ataupun alatan-alatan rumah, kita ada pilihan sebenarnya untuk beli outright, maksudnya beli terus. Kalau kita tak dapat beli, harganya mahal, bermakna kita tak mampu. Senang je dia punya rules dia. Jadi kita sebenarnya ada pilihan, simpan je lah tiap-tiap bulan dan belilah, sebagai contoh penapis air yang sebenarnya ada banyak option yang lain yang lebih murah berganda, betul ke saya punya ni kan? Sangat murah berganda daripada jadi komitmen kita setiap bulan. Yang itu bahagian easy installment, buy now pay later, apa-apalah, perabot ke, kadang-kadang tu alatan-alatan elektrik, semua benda tu sebenarnya dari segi perancangan kewangan adalah kanser kepada kewangan kita, yang menyebabkan kita akhirnya tak cukup duit tiap bulan tu. Yang itu memang kena hapuskan. So kesan buruk hutang-hutang jahat. Dalam era kebanjiran maklumat ketika ini, Encik Alwi, mungkin ada saranan daripada Encik Alwi sebagai perancang kewangan berlesen mengenai sumber rujukan maklumat mengenai pengurusan kewangan yang boleh ataupun perlu jadi pilihan lah untuk rakyat Malaysia yang ingin meningkatkan literasi pengurusan kewangan mereka, kerana ketika ini terlalu ramailah di luar sana saya kira yang menjadi penasihat kewangan secara overnight, ataupun ketika ini ada juga terma terbaru yang dinamakan finance influencer ataupun finfluencer. Itu boleh dijadikan rujukan terutamanya generasi muda ketika ini. Yang pertama sekali, kalau kita tengok nasihat umum, nasihat umum sebenarnya kita boleh terima daripada sesiapa pun. Nasihat umum, maknanya simpan duit, tak ada masalah dengan simpan duit kan. Cumanya kalau boleh dalam era
kebanjiran maklumat sekarang ni, kita kena periksa dulu sumber. Kalau boleh cari sumber-sumber daripada website-website yang ada autoriti lah. Kalau contoh Bank Negara pun sendiri ada dah keluarkan buku, Suruhanjaya Security pun ada keluarkan buku guideline untuk investing. Kemudian SMB Academy online. Kemudian program-program yang satu brand yang kita memang percaya memang betul produk dia dan juga berlesen di bawah BNM ataupun Suruhanjaya Security. Yang ini dari segi kita nak periksa sendiri. Kemudian dengan lambakan-lambakan finfluencer ni, selagi mana mesej dia ataupun nasihat dia adalah nasihat yang umum, yang secara fitrahnya baik, patutnya tidak ada masalah lah. Tetapi kalau dia dah menjurus kepada recommendation, untuk letak duit di sini, masuk kat sini, ada pulangan 100% kat sini, setiap hari, dan juga kadang-kadang tu apa yang influencer ni dia ada bias dia, mungkin being paid review ke apa semua benda kan. Jadi yang itu pun kita kena periksa juga, sebab dalam industri dan juga dalam masyarakat kita ni, kita biasanya ada conflict of interest tau. Kita minat dia, betul lah dia, tapi sebenarnya dia tidak ada autoriti untuk bercerita tentang benda tu. Jadi jangan terima semua-semua secara secara sembrono lah, tapi periksa, sebab banyak sangat di luar sana suruh masuk nilai kripto lah, suruh invest benda-benda forex lah, macam-macam, banyak pilihan media sosial ni. Jadi pastikan instrumen tu sendiri berlesen. Kemudian yang promoter tu ataupun sesiapa je lah yang tukang mengajar tu, yang guru-guru itu pun bersijil, ada autoriti ilmu. Kemudian yang kedua, ada lesen untuk menjalankan aktiviti dia. Baik, terima kasih Cik Alwi kerana sudi berkongsi panduan dan juga tips dalam mengurus kos sara hidup dan bagaimana untuk melabur. Apa yang pasti, jika anda inginkan lebih banyak ilmu dan juga maklumat berkaitan pelaburan dan juga perancangan kewangan, pastikan anda mendapat maklumat daripada sumber yang sahih dari perunding kewangan berlesen. Dan cara paling mudah juga, anda boleh layari ASNB Academy di laman web www.asnbacademy.com.my. Jangan lupa melabur untuk masa depan yang lebih terjamin. Terima kasih kerana bersama kami di Kopi Ekonomi. Kita jumpa lagi. Selamat malam.